Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so kita jumpa lagi minggu ni, minggu yang ke-46 kalau ikutkan minggu belajar. So hari ni kita akan sambung latihan kita. Okey, hari ni kita akan bincang soalan percubaan negeri Melaka, soalan struktur. InsyaAllah kita akan buat soalan nombor 1 hingga soalan nombor 6. Okey, so sebelum mulakan kelas pagi ni, Umi minta Ami untuk bacakan doa dahulu. Okay, silakan Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita akan mulakan sekarang. Umi bagi tahu dia. Okey. So macam saya cakap tadi, hari ni kita akan buat trial Kelantan, trial Melaka. Welcome FD. Okay, so trial Melaka kita. Kalau tengok ni trial Melaka kita, soalan nombor 1 dia, soalan nombor 1 juga soalan macam negeri kita, banyak negeri mengeluarkan soalan ni. Okay, mungkinlah tajuk ubat ni sebab murid belum diuji sebelum ni, jadi kebanyakan negeri mengeluarkan soalan yang berkaitan dengan ubat. Okay, boleh nampak tak ubat ni tunjuk ni? Boleh baca? Okay. Boleh. So, okay. Nombor 1, okay, Rajah 1.1 menunjukkan satu dialog antara seorang doktor dan pesakit. Okay. So doktor kata, pesakit ni pesakit. Doktor, apakah keputusan dari imbasan sinar X saya sebentar tadi? So doktor kata, Encik Ali, dari imbasan itu didapati awak dijangkiti bakteria dalam paru awak. Oh begitu, jadi bagaimana harus saya jalani rawatan saya? Okay, so clue dia kat sini. Saya akan bekalkan awak dengan antibiotik dan aspirin. So antibiotik ni dia bagi nama jenis ubat, tapi aspirin ni dia bagi contoh ubat. Okay, so sila pastikan awak habiskan antibiotik itu. So antibiotik ni kalau doktor bagi mesti doktor akan pesan suruh habiskan dia. Tapi aspirin ni jenis dia kita kena ingat, dan satu lagi langkah jaga-jaga dia. Okay, nak ambil aspirin ni macam mana? Sebab sini yang kita kena perlu buat ialah habiskan antibiotik dan dimaklumkan dah dalam soalan. Okay, so apakah fungsi antibiotik? So kita tengok jawapan. Tengok jawapan, okay, 5/1 yang kena ni adalah Sumi. So Sumi kata membunuh bakteria. Okay, betul ya, membunuh bakteria. So kalau kita tengok pula Firzah kata boleh menyekat pertumbuhan bakteria atau membunuh bakteria. Okay, so kalau kita tengok sini menyekat pertumbuhan bakteria. So hari tu Umi dah cakap pasal aspirin kan. So Umi kata hari tu aspirin tidak beresid. So ingat tak soalan terakhir Kelantan tu? Ingat lagi tak? Okay, bila Umi tengok dalam buku teks, okay, betul lah aspirin tu beresid. Dia beresid sebenarnya, okay. Cuma kita tidak baulah benda tu. Kalau dia bau tu kira dia dah nak rosak. Okay, jadi betul lah bila dia dah beresid, dalam perut kita pula beresid, yang ni yang akan menyebabkan pendarahan dalaman. So yang kami tengok kat sini, dalam ni aspirin ni jelas kat sini. Ni buku teks kita. So aspirin ialah nama bagi asid, nama dia pun dah asid dah, okay. Asid asetil salisilik. Okay, aspirin sering digunakan sebagai analgesik, okay. Analgesik yang kita belajar. Okay, pengambilan aspirin pada dos yang rendah dalam jangka masa yang panjang boleh mencairkan darah. Kalau kita ambil terlalu banyak dalam masa yang lama, dan boleh menyebabkan risiko penyakit jantung. Walau bagaimanapun oleh sebab aspirin bersifat asid. Betul lah. Pengambilan aspirin secara berterusan juga akan menyebabkan pendarahan pada dinding perut dan ulcer. So inilah jawapan yang paling tepat. Pendarahan pada dinding perut. Okey, yang ni yang Umi takut terlupa, Umi tunjuk selalu.
Okey, saya tengok sikit antibiotik. Izzah jawab tadi antibiotik tadi ubat moden. Okey, antibiotik mana dia antibiotik? Analgesik. Okey, antibiotik. Okey, antibiotik ialah ubat yang boleh menyekat pertumbuhan atau membunuh bakteria. Jadi kedua-dua jawapan ni kita terima. So macam Sumi tadi dia jawab membunuh bakteria, macam Sumi Fizah jawab menyekat pertumbuhan bakteria. Okey, dua-dua tu kita terima. Okey, so kedua-dua jawapan tadi betul. Alright, so kita pergi terus pada soalan kita. Okey, kedua-dua jawapan tadi betul. Okey, berikan satu contoh antibiotik. Okey, bagi satu contoh antibiotik. So kita tengok jawapan Sumi, penicillin. Okey, betul. Jawapan ni penicillin ya. Dua-dua betul lah, penicillin. Okey, soalan seterusnya. Diberikan dalam hajah 1.1 boleh digantikan dengan paracetamol. Maknanya kalau tak nak guna aspirin boleh guna paracetamol yang kita biasa ambil. Nyatakan jenis ubat bagi kedua-dua. Okey, yang ni dia nak jenis. Jenis. Tadi dalam soalan jenis pertama dia bagi antibiotik. So yang ni dia nak jenis ubat. So kalau kita tengok jawapan Sumi bagi tahu dia analgesik. Okey, begitu tengok jawapan ni analgesik, betul lah. So jenis ubat analgesik. Contoh dia tadi aspirin atau paracetamol. Fungsi dia adalah untuk fungsi dia apa? Apa dia fungsi aspirin? Apa dia fungsi aspirin? Boleh meredakan kesakitan. Ingat dah, bukan dia bukan melega, dia mereda. Dia meredakan. Dia meredakan, bukan melegakan. Okey. So soalan seterusnya, aspirin tidak boleh diberikan kepada kanak-kanak, berikan satu sebab. Okey. Kenapa aspirin tidak boleh diberikan pada kanak-kanak? So jawapan kita ialah, so tengok jawapan Sumi kata menyebabkan pendarahan dalam perut, dalam dinding perut. Tengok jawapan Afizah menyebabkan pendarahan pada dinding perut. Okey, jawapan yang tepat pada dinding perut. So tak ada lagi dulu lah. Okey. Selamat datang PKM kita. PKM kita masuk lah. Okey, so kita tengok soalan kita seterusnya. Okey, Kak Ros ada nak cakap apa-apa ke? Kita sambung je kelas. Sambung Haji Fazilah masuk dah ke? Belum. Tak apa. Terus Hashimah. Tak ada harus belum lagi. Okey, kita terus Okey, so kita teruskan kita punya soalan kita. Okey, boleh menyebabkan pendarahan dinding perut. Okey, yang ni lagi tepat. Okey, yang kalau kita tengok jawapan Sumi tadi, pendarahan dalam perut. Okey, dalam perut. Sebenarnya yang menyebab berlaku pendarahan dia dalam perut, tapi darah tu dia keluar daripada dinding perut. Sel dinding perut tu berasid, so dia terkakis terkakis, itu yang menyebabkan berlakunya pendarahan. Okey, ni Umi rasa soalan ni hampir semua negeri mengeluarkan soalan ubat. Mungkin salah satu faktor dia ini adalah kali pertama murid diuji dengan tajuk ni sebab kita baru habis belajar. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Ini tajuk form 4. Okey, dia tajuk form 4 dia gabung dua bab dalam satu tajuk. Ini boleh berlaku dalam soalan kimia SPM, boleh berlaku. Okey, Rajah 1.2 menunjukkan susunan atom alloy keluli. Okey, keluli. Kalau kita tengok soalan alloy keluli ni, soalan Kelantan pun keluar juga, betul tak? Tengok soalan Kelantan, soalan dia pun ni juga, dikeluarkan alloy juga, dan alloy yang keluar tu juga adalah alloy kepada besi, iaitu keluli. Okay, sama. Jadi kita dah bincang tiga negeri campuran negeri kita, so 2 negeri keluarkan soalan alloy. Okay, so tengok kena bagi penekanan. Okay.
Kalau tengok gambar rajah kita SPM nanti dia ada warna sebab sepatutnya macam ada negeri lain dilukis struktur carbon ni sedikit besar kan saiz dia. Okay, so kita tengok yang banyak, sebab biru ni sikit. So biru ni adalah atom unsur lain lah. Jadi ini adalah yang putih ni adalah atom unsur logam asal dia. Okay, so susunan atom bagi alloy keluli berdasarkan rajah di atas, nyatakan nama. So sekarang dia nak nama bagi X. So tengok X ni. So apa dia? So clue dia kat sini, keluli. Jadi kita kena ingat keluli ni adalah alloy kepada logam Besi. apa? Besi. Okey, so kita tengok jawapan Sumi. Sumi jawab ferrum. Ferrum, besi kita terima. Okey, tengok jawapan Fizah, ferrum juga. So jawab ferrum betul, jawab besi pun betul. Okey, dua-dua betul. Okey, tengok soalan seterusnya. Soalan ni kalau rajin baca bab ni, rajin menghafal, senang lah. Okey, alloy keluli kebiasaannya digunakan dalam pembinaan bangunan. Okey, dan jambatan kerana kekuatan tegangannya yang tinggi. Okey, terangkan mengapa keluli digunakan dari segi susunan atom. Okey, kalau yang ni diguna alloy keluli buat bangunan. Sama juga dengan Kelantan. Okey, dia buat jambatan. Okey, sekarang ni nak terang, dia suruh kita terang kenapa kita kena guna alloy. Tak boleh guna besi untuk buat jambatan, untuk buat bangunan. Kenapa kena guna alloy keluli dia? Tak boleh guna besi. Okey, so jawapan dia kat sini dia nak 3 point. So Umi tengok jawapan Sumi dulu. Okey, atom-atom dalam keluli tidak menggelongsor kerana saiz atom ferrum dan atom karbon tidak sama. Okey, so kalau tengok jawapan Sumi, okey kat sini Sumi akan dapat poin yang pertama. Okey, Sumi akan dapat poin yang pertama. Umi cuba tengok kat sini. Okey, so sini adalah poin yang pertama. Saiz atom dia tidak sama. Okey, saiz atom tidak sama. Okey, saiz atom dia tidak sama. So ni poin yang pertama. Okey, kalau tengok sini pula atom-atom dalam keluli tidak menggelongsor. Okey. Bila sebut tidak menggelongsor, kita kena bagi tahu sebab apa dia tidak menggelongsor. Okey, mesti ayat dia mesti apabila dikenakan daya. Jadi jawapan Sumi tak lengkap dekat sini. Jadi Sumi cuma dapat satu markah saja, iaitu markah saiz atom ferrum dan atom karbon tidak sama. Tapi mesti ada perkataan saiz atom lah. Saiz atom ni kena ada, saiz atom. Okey. So kalau kita tengok pula jawapan ni, jawapan Fizah, okey. Alloy terdiri daripada atom-atom yang berlainan saiz. Okey. So Fizah kata kat sini berlainan saiz. Okey, so Fizah kata berlainan saiz kat sini. Okey. Atom ada kat sini jadi betul. Okey, Fizah dapat poin yang pertama. Atom-atom ini akan mengganggu susunan atom yang teratur dalam logam tulen. Tadi Fizah sebut pasal saiz. Saiz dapat markah pertama. Yang ni Fizah sebut pula dia bila dia dah berlainan saiz dia mengganggu susunan dalam atom tulen. Kalau kita tengok kat sini, okey, susunan atom-atom dalam logam dia adalah teratur. Bila kita letak kenakan daya, susunan ini mudah menggelongsor sebab dia teratur. Letakkan daya je, kenakan daya saja, dia akan menggelongsor. Tapi bila kita letak dia logam tadi, okey, dia ada logam yang berlainan saiz, maksudnya ada satu logam lain yang masuk, dia ganggu susunan tadi. Susunan tadi sudah tidak teratur. Yang ni yang poin yang kedua. Atom-atom ini yang berlainan saiz tadi akan mengganggu susunan atom yang teratur tadi dalam logam tulen. So this is point number 2. Okay, so yang ni point number 2. Okay, mengganggu ni point yang kedua. Sekejap. Okay, ni point yang kedua dan point yang ketiga, apabila daya dikenakan kehadiran atom-atom asing atau atom asing ini menghalang lapisan atom daripada tergelusur. Okay, so dekat sini key dia adalah menghalang. Okay, key dia adalah menghalang. Dia menghalang. Dah tutup lah pula. Kau tak nampak pula. Okay, dia menghalang. Sekejap ni cari pensel dia. Okay, ni dia menghalang. Kita nak perkataan ni, menghalang. Okay, menghalang. So dia menghalang. Jangan kata tidak
menggelonsor. Tidak terus, tak boleh. Dia akan menggelonsor juga kalau daya tu terlalu kuat. Tetapi kita membuat dia lebih kuat daripada logam tulen. Jadi dia menghalang, kena ada perkataan menghalang. Kalau tulis tidak menggelonsor terus, tidak menggelonsor salah. Okey, ini dapat menghalang. So, ni poin yang pertama, ini poin yang kedua, poin yang ketiga. So, jawapan, kalau jawapan macam ni, kita akan dapat 3 markah. Tak boleh tengok ada kena ambil seorang ke. Okey, seterusnya. Okey, boleh faham yang sini? 3 poin. 3 poin. Kalau tengok balik jawapan tadi, yang ni, patutnya kat sini, atom-atom, sebut yang ni, size atom, ferrum, tak nak sebut pun tak apa. Tiba-tiba dalam Excel kita tak ingat apa nama atom dalam alloy tu. So kita buat, atom-atom dalam alloy mempunyai size yang berlainan. Tapi kalau dalam kes ni soalan sebut dah. Bila soalan sebut dah, kita sebut pun tak apa dah. Okey, jelas dah ada ferrum dengan ferrum ni memang ada soalan, carbon ni memang ditanya. Kalau kita tak ingat, sebut je. Size dalam alloy tidak sama. Size atom dalam alloy tidak sama. So, itu point number 1. Point number 2, ini menyebabkan susunan dalam atom dalam alloy tidak teratur, tidak tersusun. Point yang kedua, bila susunan ini tidak teratur atau tidak tersusun, apabila daya dikenakan, ini menyebabkan susunan ini tidak mudah menggelonsor. Ini menghalang susunan atom ini daripada menggelonsor. So dia macam kena, tak boleh kata langsung tak menggelonsor, tidak. Dia akan menggelonsor kalau daya terlalu kuat. So kita cuma menghalang daripada menggelonsor cepat. Sebab tu dia lebih kuat daripada logam tulen. Boleh setakat ni? Boleh. Sumi boleh Sumi? Boleh. So kat situ 3 markah. Kalau kita tengok kadang-kadang soalan kita biasa tengok, soalan nombor 1 ni kadang-kadang 1 markah je kan. Tapi macam ni soalan nombor 1 sudah ada 3 markah dah. So jangan terkejut bila tengok soalan macam ni. Soalan terakhir, soalan nombor 1, nyatakan nama alloy yang terbentuk sekiranya kromium ditambah kepada alloy keluli. Yang ni keluli biasa. Bila ada kromium, soalan ni juga ada dalam soalan trial Kelantan. So kita tengok jawapan Sumi. Sumi kata apa? Nil karat. Jawapan Fizah, nil karat juga. So kalau kita tengok dalam buku teks pun dia menggunakan perkataan mana dia? Nil karat. Nil karat. Kalau keluli saja, ferrum campur karbon. Tapi kalau ada kromium kita panggil nil karat, NIR, nil karat. So yang ni keras dan kuat. Yang ni kuat, dia ada lagi tidak berkarat dan berkilat. Lagi cantik lah yang ni. Lagi mahal lah ada kromium. Tapi yang ni dibuat benda-benda yang kasar, bangunan, jambatan. Tapi yang ni digunakan benda-benda yang kecil lah. Yang kita nak beli tu agak mahal. Sudu, garpu, pisau. Dia lagi kuat. So selesai soalan nombor 1. Ada apa-apa nak tanya Umi? Sekarang ni kita ada 39, tolak 2 orang. Umi Prizan dengan Umi ada 37 orang. So ada apa nak tanya? Kalau tak Umi sambung soalan nombor 2? Tak ada. Ada, right. Then kita sambung soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Racah 2 menunjukkan model susunan elektron yang dicadangkan oleh Neil Bohr. Oleh Neil Bohr. So, do the routine no jokes. Do the routine no jokes. So, yang ni berada di Neil Bohr yang keempat. Neil Bohr. So, apa yang Neil Bohr ni jumpa? Do the routine no jokes. Do bulat. Atom berbentuk spera. Dia jumpa apa? Proton, betul? Betul. Lepas tu do the routine. Rutherford. Rutherford, dia jumpa apa? Rutherford jumpa elektron. Elektron, so ingat elektron tu bertaburan je lah. Tadi ada nukleus dengan proton, lepas tu elektron bertaburan. So sekarang ni Neil Bohr dia jumpa Petala. So Neil Bohr jumpa petala ni lah. Dan akhir sekali, do the routine no jokes, James Chadwick dia jumpa Neutron. yang memberi jisim kepada sesuatu
atom. So sekarang ni kalau kita tengok sini dia label, so nukleus. So sini elektron. So dia tanya Y ni apa? Okay, jarang kita jumpa soalan bila struktur atom biasanya dia selalu tanya kita nukleus tu ada apa? Ni apa dia? Elektron, berapa elektron dia? Tiba-tiba sini dia tanya petala kan, benda yang ni apa dia? Y ni. Okay, so soalan kata nyatakan nama Y. Nyatakan nama Y. Mudah je. Tapi kalau kita kata elektron salah lah kan. Elektron yang ni, dia nak sini. So tengok label tu betul-betul. So nombor 2 siapa? Shima dengan Syukur. So kita tengok jawapan Shima dulu. Shima kata petala. Syukur kata petala. Okay. Kalau nak lagi tepat, apa jawapan kita? Kalau kita nak lagi tepat jawapan ni. Petala yang berisi elektron. Petala elektron. Okay. Petala elektron. Itu lagi tepat lah. Lagi tepat. Dia adalah petala elektron. Okay. Seterusnya. Nyatakan nama bagi zarah-zarah subatom di dalam nukleus. So kita tahu. Zarah subatom ada 3. Macam zarah subrumah. Rumah mesti ada atap, mesti ada dinding, mesti ada tiang. Orang sebut tak. Siap rumah. Kalau kita sekarang tiang tak nampak ada dinding lah. Okay, so mesti jadi rumah. So sekarang ni subatom. Tapi yang ni key dia nak dalam nukleus. So sekarang ni dia bagi 2 markah. So mean dia nak kedua-dua nama. Jangan bagi satu. Sebab sini, okay, bila kita baca soalan ni, nyatakan nama semacam umum. 1 ke 2. Tapi kena tengok, anak-anak kena tengok semua ni. Berapa markah ni? Berapa peruntukan markah? So kalau 2, maksudnya sekarang ni dia nak kita bagi 2. Okay. Okay, selamat datang Ustaz Zabri. Ustaz Zabri dah masuk dalam kelas kita. Ustaz nak cakap apa-apa ke? Saya terus sambung Ustaz. Saya terus sambung ke Ustaz, dia nak cakap apa-apa? Saya sambung Ustaz. Okay, saya sambung. Okay, so tengok sini. Okay. Zarah subatom, jadi anak-anak kena tengok sini, okey, dia ada 2 markah. Jadi kita tengok dulu jawapan Shima. Okey, Shima kata proton, neutron. Okey, proton 1 markah, neutron 1 markah, kita dapat 2 markah sini. Okey, jawapan Syukur, proton dan neutron. Okey, senang lah, kedua-duanya dapat 2 markah. So dekat sini anak-anak kena tengok juga. Walaupun dia tak bagi tahu dia nak berapa, tapi kita kena rujuk markah yang diperuntukkan. So dalam kes tu markah yang diperuntukkan adalah 2. Okey, betul setakat ni alhamdulillah ada peningkatan. Okey, seterusnya nyatakan susunan. Apa dia? Kalau buat 3, apa dia dah? kalau buat 3 apa? macam proton, elektron, neutron. Okey, proton, neutron, elektron. Okey, sekarang ni, okey, thank you Ada. Soalan ni sekarang ni, soalan tanya zarah subatom dalam nukleus. Okey. Zarah subatom memang ada 3, proton, neutron, elektron. Proton, neutron, elektron. Tapi bila dalam nukleus kita cuma ada 2 saja. Dalam nukleus ada 2 saja. Sebab elektron berada di luar nukleus dalam petala. Jadi bila dalam nukleus ada 2 saja, iaitu proton dan neutron. Okey. In case lah kita tak ingat, kita pun jawab proton, neutron, elektron. 3. So, okey, dalam kes ni biasanya pemeriksa, okey, SPM, Hima dia akan bagi tahulah. Okey, setahu Umi kalau 3 macam ni, 2 betul, 1 salah, jadi 1 dapat markah, 1 lagi wrong, cancel right. Yang ni dikira murid ini guessing, murid meneka. Aku tak ingat lah, aku bubur je lah. Harap-harap betul. Okey, so dikira guessing. So daripada 3 ni, 2 betul, 1 salah. Sepatutnya kita dapat 2 markah tapi tidak. Kita dapat 1 markah saja. So markah yang ni dia tolak sebab yang ni salah. Jadi wrong, cancel right. So kita dapat 1 markah saja. Sebab dalam kes ni murid dikira meneka. Agak-agak je lah. Aku tak ingat apa yang ada. Bubur je lah 3. Mana tahu betul 2. Salah. So bila dia nak yang ni, clue dia kat sini. Nukleus atom. Nukleus atom. Jadi bila jawab elektron, salah. Okay, dapat 1 markah je daripada 2 markah tadi. Okay, ada lagi soalan lain? Jami? Wah, pakai headphone. Dengar Umi lah. Semangat mendengar. Dengar. Dika. Apa? Sarah muncul muka-muka. Bujur muka. Makin kurus ke? Okay. So, kita tengok soalan seterusnya. Boleh ya? Soalan seterusnya. Okay, yang ni. Okay, yang ni.
murid-murid biasa buat silap. Silap dia apa? Sebab dia baca sini, nyatakan susunan elektron tapi dia tak tengok dekat sini. Dekat sini clue dia ialah ion. Okey, ion. Umi boleh highlight tak benda ni ya? Tak boleh kan? Tengok. Okey, so clue dia kat sini ion. Okey, ion. So bila dia nak ion, kita kena bagi ion. Okey. Clue dia bila dia nak susunan elektron bagi ion, jawapan dia kalau kita nak check jawapan kita betul atau salah, susunan elektron kita mesti mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Okey. Mesti gitu. Siapa nak cakap tadi? Ada benda? Aziz nak cakap apa-apa ke? Tak ada. Okey. So clue dia mesti mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. So kita tengoklah kat sini pula. Kat sini susunan elektron dia 2. Petala pertama ada 2. Petala kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kat sini dia ada 6. Okey, dia ada 6 apa? 6. Dia ada 2.6. So ni adalah petala dia, 2, 6. Tapi sekarang ni bagi atom, atom. Okey, tapi dia tak nak atom X ni, dia nak ion. Kita tengok apa jawapan sahabat kita dulu. Okey, so Shima khabar 26. Kan Umi dah khabar dah. Syukur pun khabar 26. 26 ni betul ke salah sayang? Oi. Betul ke salah 26? Salah. Salah sebab Itu atom. Untuk atom. Untuk atom. Jadi sebab itu Umi cakap biasanya murid akan buat silap sebab dia tak tengok ni, dia tak tengok ion ni. Sekejap Umi pulang balik ni. Okey, dia tak tengok ion ini, dia tak tengok ion ni. So kena tengok ion, bukan atom. Okey, kena tengok dia nak susunan elektron bagi ion, bukan atom. Jadi 26 adalah susunan elektron bagi atom. So jawapan kat sini sepatutnya apa dia? 2.8. 28. 2.8. Sekali lagi Umi bagi tahu. Clue dia bila ion. Sebab ion ni dia dah lost elektron atau dia gain elektron. Dia dah terima elektron atau dia terima elektron orang lain. Jadi kalau keadaan tu berlaku, mestilah susunan elektron bagi ion itu telah mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Bagi atom X ni dia dah capai susunan elektron oktet yang stabil. Sayang, okey. Kalau macam ni murid dapat jawapan di 26, so sebenarnya murid dah faham. Cuma tugasan tu, Umi kata task. Kita konten ada tapi nak jawab kita tak hati-hati. Soalan nak ion kita bagi atom. So macam tak kenalah kita jawab apa yang kita tahu. Soalan tanya benda lain, kita jawab benda lain. Okey, sayang. Sebab ada lagi soalan yang kita langsung tak tahu jawapan dia benda. Jadi kita kena hati-hati. Benda yang kita dah tahu ni, tulis dia betul. Satu markah ni besar. Satu markah besar nak tentukan banyaklah nanti. Grade kita tu sayang lah. Benda yang kita dah tahu tiba-tiba tak ada jawab dengan baik. Alright, Umi sambung Umi sambung. Okey, seterusnya. Unsur X mempunyai takat didih negatif 183. Ramalkan keadaan fizik bagi X pada suhu bilik. Okey. Dekat sini clue dia ialah takat didih. Semua orang kena tahu apa dia takat didih. Okey, so takat didih ni bahan berubah daripada keadaan apa jadi apa kalau takat didih? Cair kepada gas. Gas. Pada gas. Okey, just bayang. Pada negatif 183 darjah Celsius sejuk beku tu, okey dia dah tukar jadi gas. Ramalkan keadaan fizik dia pada suhu bilik. Suhu bilik kita 30. So apa keadaan dia? Gas. Gas. Right. So jawapan dia gas. Ada yang tak tahu kenapa jawapan dia gas kat sini? Angkat tangan. Macam mana Umi nak tengok orang angkat tangan? Kat mana nak tengok angkat tangan? Kat sini ke? Tak ada angkat tangan. So tak ada angkat tangan, pandai belaka lah. Boleh belaka kan? Zarina angkat tangan. Kau dah tiba-tiba jadi reti balik lah. Okay, angkat tangan. Tak ada. Semua tak angkat tangan. Boleh lah? Okay. Cuma kat sini clue dia anak-anak kena tahu. Anak-anak kena tahu kat sini ni. Takat didih. Takat didih, takat lebur kena tahu yang tu.
Okey, lepas tu suhu bilik kita 30. So yang ni jelas-jelas dah. Dia dah jadi gas. Keadaan suhu bilik kita, keadaan fizikal bahan kita ada 3 je. Berpecah, cecair, gas. Walaupun dia dah jadi gas pada negatif 183 dulu, lama dah, naik sampai 30 ni dia tetap gas juga. Dia tak ada cucu gas, nenek gas tak ada. Dia gas sampai bila-bila. Okey, nampak macam tak kecil tak? Gas panjang, orang lain pendek-pendek. Tapi benda ni lah orang kata fitrah alam kita. Allah Ta'ala buat tu comel. Okay, ada benda yang dalam suhu bilik dia gas, ada benda pada suhu bilik dia cair, ada benda pada suhu bilik dia dalam keadaan berpejal. Alright, so yang ni banyak kali dah, kita pun banyak kali dah tengok soalan tu. Okay, ni awak tak nampak soalan. Okay, soalan C kita. Berdasarkan teori kinetik jirim, teori kinetik jirim ni kalau ikutkan kita belajar masa form 1. Awal-awal kena sains kita dah kena tahu apa dia teori kinetik jirim. Okey, huraikan susunan dan pergerakan zarah unsur X pada suhu bilik. Okey, so sekarang ni kita tengok balik. Kalau salah yang atas ni tadi, maka salahlah yang di bawah ini. Soalan ni soalan dia berkait. Ni. Kalau sini kita kata berpecah, maka bawah tu salah lah. Kat sini kita kata gas. Jadi sekarang ni daripada jawapan kita tadi, sebab dia nak pada suhu bilik. So, dia pun gambar kat sini, dia nak 2 benda. So, 2 markah. Yang pertama, susunan zarah. Yang kedua, pergerakan zarah. Susunan zarah, pergerakan zarah. Jadi, kita tengok sekarang ni susunan zarah kita, sebab dia gas, okay, sepatutnya, kalau pada yang tak ingat, okay, ni tunjuk balik. Ni dia. Ni. Okay, so ni benda ni. Kita ada keadaan kita pepejah cair gas. So, kita kena tengok sini. Kalau yang ni, ni ambil daripada buku teks form 4. So, kalau dia berpejah, susunan zarah dia tersusun sangat padat dan teratur. Kalau dia cecair, padat tetapi tidak teratur. Padat, teratur. Padat, tidak teratur. Tapi bila dia gas, okay, berjauhan, bergerak secara rawak. Berjauhan, bergerak secara rawak. Okay, itu susunan dia. Okay, lepas tu dia nak apa kita tadi? Dia nak susunan dan pergerakan. So, kalau kita tengok balik pergerakan dia, pergerakan zarah, so yang ni zarah dia, kalau dia pepejal dia hanya bergetar dan berputar pada kedudukan yang tepat. Dia tak ada gerak. Dia duduk pusing-pusing sini ya, bergetar dan berputar. Kalau yang ni dia bergetar, berputar dan bergerak ke seluruh cair. Okey. Dia masih lagi bertekek-tekek tapi dia dah boleh bergerak. Okey, dia dah boleh bergerak. Okey, yang ni bergetar dia, berputar dia, bergerak tetapi secara bebas, Dia boleh bergerak secara bebas sebab dia sudah tidak melekat antara satu sama lain. Okey, so itu kataan yang kena ada dalam jawapan kita. Okey, jom kita tengok jawapan Shima. Gas, betul. Okey, susunan zarah tidak teratur dan sangat berjauhan. Okey, betul tak? Tidak teratur dan sangat berjauhan. Okey, tidak teratur dan sangat berjauhan. Okey. Lepas tu yang kedua, pergerakan dia bergerak secara rawak dan sangat laju. Okey, betul ya? Okey, tengok pula jawapan Syukur. Gas, betul. Okey, Syukur tulis jarak antara zarah-zarah gas jauh. Okey, betul tak? Jarak antara zarah-zarah gas jauh. Okey, dia sepatutnya berjauhan dan bergerak secara rawak. Ada tak tadi? Shima tadi tulis tak bergerak secara rawak? Teratur. Shima tadi ada tak? Tidak teratur. Okey, tidak teratur, sangat berjauhan. Okey, dia sepatutnya jauh dan bergerak secara rawak tak? Sekejap mencek balik. Okey, ni berjauhan dan bergerak secara rawak. Okey, sepatutnya bila ditanya susunan zarah kita ambil yang berjauhan sahaja. Jadi sekarang ni jawapan Shima tadi tidak teratur dan sangat berjauhan, betul. Jawapan Syukur jarak antara zarah-zarah jauh. Okey, berjauhan, betul. Okey, tengok pula yang kedua, pergerakan dia bergerak secara rawak dan sangat laju, betul. Dia kena ada perkataan rawak ataupun bebas. Zarah-zarah bergetar, berputar dan bergerak secara bebas. Bebas, rawak, kita terima. Okey. So kedua-dua jawapan ni betul. Okey, boleh setakat ni. Ini adalah teori kinetik jirim. Jadi untuk teori kinetik jirim, anak-anak kena tahu susunan zarah
pergerakan zarah, daya tarikan, tenaga kinetik, lukis gambar. Okey, 5 benda ni soalan boleh tanya. Okey. Lukis gambar, buat soalan boleh keluar. Okey. Susunan, daya tarikan, tenaga kinetik. Tenaga kinetik kita ada ni, okey. Tenaga kinetik kita tahu juga. Okey, so kita terus pergi pada soalan seterusnya. Ada apa nak tanya setakat ni? Okey, 2 markah, 1 markah untuk satulah. Okey, kita masih lagi berada dalam tajuk struktur atom. Okey, jadual 2 menunjukkan nombor proton, nombor nukleon bagi atom PQR. So diberi 3 atom, nombor proton, nombor nukleon. Okey. Bila soalan macam ni keluar, dekat mana kita kena tengok? Kita kena tengok di sini dulu. Semua maklumat yang diberi nanti kita boleh pakai dalam soalan kat bawah. Okey. Bila kita tengok kat sini, nombor proton ni 16, 17, 17. 16, 17, 17. So 17, 17 ni sama. So datang terus dalam kepala. Atom yang punya nombor proton yang sama, kita panggil dia apa? Isotop. Isotop. So jadi akan ada isotop. Okey. So okey, benda tu kita tahu isotop. So isotop pula nombor proton sama, nombor nukleon dia berbeza, jelas sekali betul. Okey. Seterusnya kita kena tahu bila dia nombor proton, dia adalah sama dengan bilangan proton. Tapi nombor nukleon adalah hasil tambah bilangan proton dan bilangan neutron. Maknanya 16 campur 16 dapat 32. Okey, sebab nombor nukleon adalah istilah. Istilah maknanya dia ada makna. Apakah yang dimaksudkan dengan nombor nukleon? Nombor nukleon ialah hasil tambah. Nombor nukleon ialah jumlah. Okey, bilangan neutron dan bilangan proton. Walaupun dalam jadual tak ada bilangan proton, tapi nombor proton ialah bilangan proton. Okey, so tu yang kita kena tahu kat sini. Okey, tentukan bilangan neutron bagi di dalam Q. Soalan tanya lalu tu. Okey, so bila dekat sini kita nak tahu je bilangan neutron kat sini, kita pun apa kita kena buat? Tolak. Tolak. So apa kita kena buat? Kita kena tolak. Okey, so kat sini kita tolak mana tak ratomi. Kita kena tolak, maksudnya kita kena tolak 35, kita tolak dengan berapa? 17. So dapat jawapan dia berapa? 18. Okey, so kita check jawapan sahabat kita. 18, betul Shima. Syukur 18. Okey, betul. Okay, pandai. Alright. Next question, nyatakan mengapa atom Q dan R mempunyai sifat kimia yang sama. Okey. Kat sini tadi kita dah tahu dah, mereka ni Q dengan R ni adalah isotop. Okey, isotop. Isotop ialah atom yang mempunyai bilangan proton yang sama, bilangan neutron yang berbeza. So kalau kita tengok sini, bila bilangan proton dia sama, bilangan elektron dia mesti sama. So bila bilangan elektron dia sama, apa lagi yang sama? Bilangan proton sama, bilangan elektron sama. So apa yang menyebabkan mereka akan jadi sama lagi? Susunan elektron sama. Susunan elektron sama, pandai lagi. Electrovalence. Ha? Electrovalence. Yes. Bila susunan mereka elektron sama, 287. Apa Umi ni? 287. Okey, susunan elektron dia 287. Jadi, kita tengok sini susunan elektron dia sama 287. So ini menyebabkan okey, selamat datang Tuan Haji. Okay, selamat datang Tuan Haji. Kami teruskan kelas ya. Okey, so kalau tengok sini 287. Okey, susunan elektron dia 287. Jadi Q dan R ni 287. Jadi bila dia 287, kita tengok sini susunan elektron dia sama. Jadi soalan dia tanya, mengapa atom-atom Q dan R mempunyai sifat kimia yang sama? Okey. Sifat kimia, anak-anak kena ingat sifat kimia dia bergantung kepada bilangan elektron valence. Jadi bila bilangan elektron valence dia sama, sifat kimia dia sama. Okey, jom kita check jawapan kawan kita. Okey, apa Syima kata? Syima kata berada dalam kumpulan yang sama. Syukur kata mempunyai susunan elektron yang sama. Okey, Umi komen jawapan Syima dulu. Okey, berada dalam kumpulan yang sama. Boleh terima tak jawapan ni? Siapa nak komen? Siapa nak share jawapan? Berada dalam kumpulan yang sama, boleh terima tak? Tak boleh. Okey, so apa tak boleh? Sebab electrovalence menyebabkan dia. Okey. Kita tak boleh sebut
dia berada sifat kimia sama, betul. Apabila unsur-unsur berada dalam kumpulan yang sama, sifat kimia dia sama, betul. Betul, benda statement tu betul. Tapi tak kena dengan kehendak soalan tadi. Tak kena dengan kehendak soalan tadi. Okey, jadi untuk jawab soalan tadi, mengapa atom Q dan R mempunyai sifat kimia yang sama? Tengok jawapan syukur, mempunyai susunan elektron yang sama. Okey. Siapa nak komen jawapan ni? Betul tak ni? Susunan elektron yang sama. Hello. Umi tak dengar apa dia? Apa dia jawapan dia? Siapa nak komen jawapan dia? Susunan elektron valence. Okey. So kita tak boleh juga tulis macam tu tak boleh juga. Okey. Macam ni syukur. Bila kita tulis susunan elektron yang sama, mungkin susunan elektron dia 281. Mungkin susunan elektron dia 282. Tapi soalan kita tadi, susunan elektron dia 287. Jadi apa jawapan yang kita nak tulis kat sini? Mengapa atom Q dan R mempunyai sifat kimia yang sama? Jawapan dia ialah kerana. Kerana apa yang sama ni? Bilangan atom. Elektron Valence. valence. Okey. Siapa yang menentukan kumpulan? Kumpulan unsur ditentukan oleh bilangan elektron valence. Bila bilangan elektron valence sama, berada dalam kumpulan yang sama. Okey, bila berada dalam kumpulan yang sama, barulah bilangan elektron valence dia sama. Zal tak boleh buka mic. Zal buka mic. Meeting dia dengan ni. Okey. Boleh ya? So sini tadi mengulang balik kalau jawapan ni. Okey, jawapan dia merujuk kepada anak-anak boleh tulis kat sini. Okey, bilangan elektron valence yang sama. Okey, bilangan elektron valence yang sama ataupun mempunyai bilangan elektron 7. Okey, atom Q dan R mempunyai bilangan elektron dia 7. Elektron valence dia 7. Sebut selalu sini, elektron valence dia 7. Yang ni bilangan elektron valence dia sama. Okey. Okey, sebab sini kalau kita kata susunan elektron tadi, macam syukur tulis tadi susunan elektron, okey, betul susunan elektron. Tapi sini susunan elektron ni terlalu umum, dia tak jelaskan. Mungkin susunan elektron dia, kita merujuk pada susunan elektron 287. Mungkin susunan elektron yang sama 281, sama juga. Tapi dia tidak merujuk pada atom Q dan atom R. Tapi bila kita bilangan elektron valence yang sama, betul dah sebab atom Q dan R tu dia ada dalam kumpulan yang sama. Okey, ataupun kita kata mempunyai bilangan elektron valence yang sama iaitu 7. Itu bombastik, jawapan yang paling tepat kita nak cari. Sebab sifat kimia bergantung kepada bilangan elektron valence. Itu anak-anak kena ingat. Sifat kimia bergantung kepada bilangan elektron valence. Bila bilangan elektron valence dia sama, dia berada, atom-atom unsur ni berada dalam kumpulan yang sama. Kumpulan ditentukan oleh bilangan elektron valence. Elektron valence menentukan sifat kimia dia. Jadi bila soalan tanya apakah sifat kimia dia? Kenapa sifat kimia dia sama? Kerana bilangan elektron valence dia sama. Kenapa sifat kimia dia tak sama? Sebab bilangan elektron valence dia tak sama. Tapi nak datang jawapan ni kita kena tahu daripada ni atas tadilah. Okey. Okey, alhamdulillah kita dah habis soalan nombor 2. So sebelum kita terus sambung pada soalan seterusnya, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Cek, ada apa ke? Ada orang tanya ikut cek ke? Okey, siapa tak boleh buka hari ni, tak boleh buka mic lagi apa lagi? Okey, ada soalan kat sini? Okey, so kita terus Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya lagi? Tak ada. Okey, tak ada. So, kita terus sambung soalan seterusnya, soalan nombor 3. Alright, 3. So, okey. Soalan ni menarik kalau kita tengok apa yang anak-anak boleh sebut pasal soalan ni. Awak dia tepi. Okey, tengok sini. Okey, ni adalah soalan formula empirik, betul? Betul. Okay, kita dah selesai 3 negeri. Negeri kita sendiri, negeri Terengganu. Betul kita dah bincang soalan Seraya Kelantan. Hari ni kita bincang Seraya Melaka. So, 3 negeri mengeluarkan soalan formula empirik. Beza dia, kita Terengganu mengeluarkan formula empirik logam yang reaktif. Kejap ni tunjuk. Okay. So formula empirik dia berasal siri keaktifan logam. So clue dia, awak kena ingat nama Umi. Anak-anak kena ingat nama Umi, Hashimah ni. So dia Hashimah ni dia borderline. Logam yang berada di atas daripada H ni dia reaktif. Logam yang berada bawah daripada H ni dia kurang reaktif.
Okey, ada dua unsur yang masuk dalam ciri keaktifan logam iaitu unsur karbon dan hidrogen. Unsur karbon ni kita guna dalam tajuk redox. Untuk tajuk ni kita guna H, borderline. Atas reaktif, bawah kurang reaktif. So memang semua orang kena ingat ciri keaktifan logam. Okey. So kalau kita tengok sini, negeri Terengganu mengeluarkan soalan formula empirik bagi magnesium, logam yang reaktif. Kelantan, okay, Kelantan, kita tengok Kelantan, terakhir Kelantan. Siapa ingat soalan tu duduk nombor apa? Kami dah lepas dah. Atas ke bawah? Kelantan keluar juga kan soalan ni, kita bincang minggu lepas. Siapa ingat itu kat mana? Ada orang jawab tu, Umi tak dengar. Soalan nombor 2 Umi. Oh Akbar, okay, thank you. Jauh terlajak. Okay, so ni soalan terakhir Kelantan. Terima kasih. Laju sikit lah. Okay, Kelantan. Soalan nombor 2. So kita buat analisis sambil-sambil. Kita tengok soalan nombor 2. Okay, ni. Okay, so ni soalan Kelantan dia keluar benda ni. Okay, soalan yang sama kalau tengok soalan Melaka. Okay, part Kelantan dia keluar part ni je. Melaka dia keluar the whole diagram. Okay, semua diagram keluar. Okay, untuk anak-anak kena ingat bila soalan ni dia ada 3 bahagian. So ni bahagian yang pertama. Ni bahagian pertama. Okay, Umi try buat. Cari pensel sikit. Okay, ni border yang pertama. Okay, ni. Ni yang pertama. Okay, ni bahagian yang kedua. Konasi. Ni. Okay, itu yang kedua. Okay, so ni bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama ni adalah untuk menyediakan hidrogen, gas hidrogen. Okay, sebab tindak balas antara asid dengan logam. Dapat garam dan hidrogen. Of course lah garam larut. Dia tinggal dalam ni. Gas hidrogen ni masuk. Okay, ni bahagian yang kedua. Siapa tahu apa fungsi bahagian yang kedua ni? Serap buat air. Serap buat air ataupun tujuan dia, okay, dia serap buat air daripada gas hidrogen. Tujuannya adalah untuk mengeringkan gas hidrogen. So gas hidrogen yang masuk dalam tabung didih kita ni, okay, tiup pembakaran kita mestilah gas hidrogen yang kering. Kalau tidak, dia datang dengan gas hidrogen tu, dalam tu ada oksigen dan kita bekalkan dengan hidrogen dalam ni, dia akan meletup. Okay, so kita tak nak ada oksigen dan hidrogen dalam ni. Okay, kita kena keringkan dulu gas hidrogen. Jadi kalau soalan terakhir Kelantan dia terus keluar yang ni saja. Inilah tindak balas dia yang nak menentukan formula empirik. Tapi soalan Melaka dia keluar the whole diagram. Jadi anak-anak kena tahu. Gambar rajah ni dia ada 3 bahagian. Bahagian untuk menyediakan gas hidrogen. Sebab kalau soalan kimia raya Terengganu, kita keluarkan logam yang reaktif. Kalau logam reaktif dia react dengan oksigen. Oksigen adalah atmosfera. So kita tak payah nak cari-cari, tak payah sediakan dia. Sebab ia dah ada dalam udara kita. Tapi bila react dengan hidrogen, hidrogen tak ada. Komposisi udara kita tak ada hidrogen. So kita kena produce dia. Nak produce, kita buat tindak balas sifat kimia asid. Lepas tu dia kena kering. Kalau tak kering, ada dalam tiup makaran ni hidrogen dan oksigen. Macam kita letak balon, kita bubuh hidrogen dalam tu. Oksigen ada dalam udara, kita nyalakan api untuk putuskan ribbon ke apa. So situasi itu akan menyebabkan letupan. So tidak boleh ada oksigen dan hidrogen. Okay. So 3 negeri mengeluarkan soalan ni dan yang ni kalau salah lagi ni tak tahulah nak kata apa dah. Kita keluar, Kelantan keluar, Melaka keluar, SPM keluar. Salah juga. Tak dapat dan nak nolong kata. Okay. Maksud formula empirik. Ingat sekali lagi kalau soalan tanya maksud mesti ada subjek, mesti ada predikat. Apa subjek? Apakah yang dimaksudkan dengan karipap? Karipap ialah kuih. Yang inti dalam dia ada ubi keledek. Ubi kayu ada juga. Subjek betul, predikat betul. Pemeriksa akan cari subjek dulu. Tak ada subjek, predikat betul, jawapan kita salah. Okay, so kita tengok jawapan Shima dulu. Sekejap, nombor 3 siapa? Kena end sound. Siapa yang minta tahu nama? Selamat datang Tuan Haji Fadilah kot. Okay, selamat datang Tuan Haji Fadilah. Kami teruskan. Kami teruskan ya. Okay, sila. Okay. So kita tengok kat sini. Okay, maksud. So nombor 3, 5B1, Pak Ika jawab. Okay, Pak Ika jawab. Okay, formula empirik ialah formula kimia. So ni adalah dia punya
Okey, ini ialah dia punya subjek dia. Okey, sekejap ni pilih. Okey, formula kimia ni subjek ni kena ada ni. Ni subjek dia, okey. Yang menunjukkan nisbah nombor bulat teringkas atom. Okey, ada atom. Okey. Bagi setiap unsur dalam sesuatu sebatian. Okey, jawapan ni tepat. Bombastik. So dia ada subjek, lepas tu predikat dia betul. Okey, kita tengok pula jawapan yang biasa mungkin nak add seorang. Sekejap. Okey, selamat datang Ustaz Mak Lazim. Ustaz. Okey, kami teruskan ya Ustaz. Okey, so kita tengok kat sini, kita tengok pula jawapan MB2 siapa tadi? MB2 Fakihah jawab. Okey, Fakihah jawab. Okey, macam dia cakap, bila soalan tanya maksud, mesti ada subjek. Formula empirik ialah formula kimia. Okey, betul kat sini. Okey, formula kimia dah salah pilih. Okey, so formula kimia betul. Okey, formula kimia yang menunjukkan nisbah nombor bulat teringkas. Betul. Nombor bulat teringkas untuk apa? Atom bagi setiap unsur dalam suatu sebatian. Okey. Alhamdulillah. Okey, dua-dua jawapan anak ni betul. Okey, bagus. Sebab kita dah banyak kali Peraya Terengganu keluar, Peraya Kelantan yang kita dah bincang pun keluar, Peraya Melaka yang kita bincang hari ni pun keluar. Okey, dan saya ingat Umi dalam soalan pertengahan tahun kita keluar soalan formula molekul kan. Jadi untuk tajuk ni formula empirik, maksud formula empirik kena ingat, maksud formula molekul pun kena ingat. Okey, alhamdulillah lepas dah satu bab. Okey, seterusnya. Berdasarkan rajah 3, nyatakan satu logam oksida yang sesuai digunakan. Okey, untuk jawab soalan ni kita kena refer balik. Anak-anak kena ingat yang ni tadi. Ciri keaktifan logam. So, macam Umi bagi tahu, borderline dia nama Umi Hashimah. Atas reaktif, bawah kurang reaktif. Jadi, bila kita tengok soalan kita kena tahu radas tu untuk logam yang reaktif atau kurang reaktif. Okey. So jelas dah dalam soalan ni memang jelas-jelas dah ini adalah untuk formula empirik logam yang kurang reaktif. Jadi dalam kes ni kalau dia nak nama, okey, hati-hati dekat sini. Okey, clue kat sini ialah dia nak logam oksida, dia tak nak logam. Kalau murid bagi tahu logam, jawapan anak-anak salah sebab dia nak logam oksida. So kita tengok jawapan Faikah. Faikah kata kupram 2 oksida. Okey, betul atau salah? Kupram 2 oksida. Betul tak kupram 2 oksida? Betul. Okey, cuma Umi nak ajar sekali lagi. Umi dah ada sebut dari tu. Cara jawab yang betul ialah okey, kupram huruf Roman ni dia dekat dengan kupram. Okey, lepas tu ada space oksida. Okey, dalam SPM dia accept, tapi tak apa, Umi ajar cara penulisan yang betul. Kupram, nombor pengoksidaan ni dia merujuk pada kupram. So kupram dekat, oksida jauh sikit, ada space kat situ. Okey, nampakkan macam ni kan? Dua-dua jauh. Tapi jawapan ni betul lah, kupram 2 oksida. Okey. Ni logam plumbum. Macam Umi sebut tadi. Nampak tak? Okey, plumbum betul. Plumbum betul. Siapa jawab ni? Fakihah. Okey, plumbum betul. Plumbum berada di bawah daripada hidrogen. Faikah tadi dia jawab kupram, betul. Tapi ini logam sayang. Ini logam. Kita kena jawab ikut kehendak soalan. Soalan minta apa? Soalan minta, okey tengok balik soalan. Soalan minta logam oksida. Kalau kita jawab logam betul salah? Kalau kita jawab logam betul salah? Salah. Sayang konten ada, teknik jawab salah. Sebab soalan nak oksida logam. Sepatutnya kalau jawapannya apa yang kita kena jawab kat sini? Plumbum 2 oksida. Yes, betul. Patutnya kat sini kita jawab plumbum. Plumbum. Okey, lepas tu kena ada huruf Roman dia oksida. Okey, tengok konten ada plumbum. Tapi tak kena dengan kehendak soalan. Sayang lah, hilang satu markah. So benda-benda yang kita dah ada tapi kita tak dapat markah, sayang lah. Okay, so ada soalan setakat ni ke Umi boleh sambung? Umi boleh sambung lah? Ada soalan ke? Tak ada boleh sambung, okay. Gas yang dihasilkan di ujung A diuji menggunakan kayu uji menyala. Okay, kalau soalan macam ni, first kali anak-anak kena datang, kena fikir, okay, kayu uji menyala.
Kayu uji menyala ni digunakan untuk menguji gas. Dia gas apa? Oksigen. Oksigen ke hidrogen? Hidrogen. Hidrogen sayang. Oksigen ke apa? Oksigen kita guna apa? Berbara. Kalau oksigen kita guna kayu uji, tak ada orang cek hari ni. Kalau oksigen kita guna kayu uji berbara. Kayu uji berbara akan menyala sebab oksigen dia membantu pembakaran. Okey. Macam api tu kita dah padam, dia berbara. Sepatutnya menyala kalau kita letak dalam tabung uji yang ada oksigen. Okey, tapi bila sekarang ni clue dia kat sini dia guna kayu uji menyala. So kayu uji menyala ni adalah untuk menguji gas hidrogen. 3 gas anak-anak kena ingat sebab gas ni sifat fizikal dia sama. Oksigen, hidrogen, karbon dioksida. Tiga-tiga ni tak ada warna, tak ada bau. Jadi kita tak tahu gas mana. Tak ada warna, tak ada bau. Jadi tak tahu oksigen ke hidrogen. Macam yang kita sedut oksigen dan kita hembus karbon dioksida. Sama je. Okay? Kita tak nampak dari segi fizikal je. Jadi kita kena buat ujian pengesahan. So kena ingat 3. Oksigen berbara, hidrogen menyala, karbon dioksida. Karbon dioksida test guna apa karbon dioksida? Air kapur. Air kapur. Okey, so sekarang ni mengapakah prosedur ini dilakukan? Okey, mengulang balik soalan dia. Gas yang dihasilkan di hujung tabung uji A menggunakan kayu uji menyala. Okey. Radas ni macam terang tadi dia ada 3 bahagian. Part 1 untuk hasilkan hidrogen. Part kedua ni untuk keringkan hidrogen. Part 3 ni ada tindak balas. Dan kalau kita tengok tabung didih ni dia ada lubang kat ujung. Okey, lubang kat ujung ni. Okey, dia kata kat sini tadi kita kena uji dengan kayu uji menyala. Sebab apa kita buat prosedur tu? Sebab apa kena buat? Kalau tak buat jadi mana? Kenapa kena buat juga benda tu? Okey, so berapa markah diperuntukkan tadi? 1 markah. Okey, Umi jom tengok jawapan Pak Ika. Pak Ika kata, sorry. Ni jawapan siapa tadi? Betul Pak Ika. Pak Ika kata untuk memastikan oksigen telah disingkirkan. Okey. Jawapan ni untuk menguji kehadiran gas hidrogen. Alright, kita ada 2 jawapan berbeza. Anak-anak bagi jawapan berbeza. Okey. Pak Ika kata untuk memastikan gas oksigen telah disingkirkan. Maksudnya tadi, dekat sini tadi, dalam kita punya tiup pembakaran ni secara semula jadi ada oksigen. Sebab dia ada atmosfera kan, ada udara sini, udara ada oksigen. Kita sedang alirkan gas hidrogen ni. Kalau hidrogen dengan oksigen ada dalam ni dan kita panaskan dia akan meletup. Sebab tu kita kena alirkan gas hidrogen dulu sebelum kita panaskan supaya semua oksigen dalam ni keluar. Sebab tu tabung uji ni ada lubang hujung. So, semua oksigen keluar, lepas tu kita alirkan lagi baru kita panaskan. Tapi sebelum panaskan kita kena uji dulu. Okey, uji apa Umi? Uji yang ni lah. Kita uji dengan kayu uji menyala. Okey. Sekiranya kayu uji menyala kita tadi dia terpadam tanpa bunyi pop. Kalau masih ada bunyi pop, padam bunyi pop, masih ada oksigen dalam tabung didih. Dia keluar, kita kumpul gas, kita uji dengan kayu uji menyala, kayu uji menyala tak ada bunyi pop. Pada kayu uji menyala tadi padam tanpa bunyi pop. Ada pop, ada oksigen. Masih alirkan lagi hidrogen. Okey, tapi dia padam tanpa bunyi pop. Without, tak ada bunyi pop. Bila tak ada bunyi pop, barulah tak ada oksigen dalam tiup bakaran. Okey, tak ada bunyi pop, barulah kita pasti dalam tabung uji kita tadi, dalam tabung didih kita tadi dah tak ada lah oksigen, baru kita boleh panaskan. Okey, kita selamatlah dia tak meletup. Jadi, kalau daripada Umi terang tadi, anak-anak faham jawapan yang mana betul? Jawapan yang ni betul ke jawapan yang ni betul? Tengok balik jawapan ni. Betul salah ni? Untuk memastikan oksigen telah disingkirkan. Boleh terima tak jawapan ni? Boleh. Okey, betul. Jawapan ni betul. Okey, jawapan ni? Untuk menguji kehadiran gas hidrogen. Boleh terima tak? Okey, Umi nak ada benda je. Okey, Umi nak terang kat sini kenapa jawapan ni salah. Okey. Anak-anak bila baca ni, siapa jawab ni? Fakihah. Okay. Fakihah kena buat balik, reshuffle balik kepala. Betul, kayu uji menyala untuk menguji gas hidrogen. Tetapi dia tak kena dengan kehendak soalan. Soalan tanya mengapa prosedur ini dilakukan? Apa kita buat ni? Apa kita nak kena uji ni? Memang betul,
memang betul gas kayu uji menyala untuk menguji kehadiran gas hidrogen, tapi tak kena dengan kehendak soalan. Soalan kata kenapa kita buat prosedur ni. So prosedur ni kita buat untuk memastikan semua oksigen telah disingkirkan. Okey, so dalam jawapan ni tadi yang ni betul. Okey, jawapan ni betul. So yang ni betul. Okey, so yang ni tadi kena buat pengetelan sikit. Salah lah. Salah, ini tak terima jawapan ni. Okey, boleh setakat ni, boleh sambung Okey, nyatakan nama gas. Okey, ni sifat kimia asid, senang je sifat kimia asid. Asid react dengan logam. Sifat kimia asid ada 3, kena ingat betul-betul. 3 je. Asid tindak balas dengan logam, dapat garam dan gas. Apa? Gas apa? Asid tindak balas dengan logam, dapat garam dan gas. Hidrogen. Okey. Pandai. Asid tindak balas dengan logam karbonat, dapat gas karbon dioksida. Asid tindak balas sekali, dapat garam dan air. Tak ada gas lah. Okey. Di sini satu lagi clue dia, hint dia dekat sini apa dia? Siapa boleh bagi tahu apa dia yang penting kat sini? Dia nak nama. Kalau huruf bagi formula salah. So kita tengok jawapan Faika. Faika jawab gas hidrogen. Alright, betul. Faika betul. Okey, kita tengok pula jawapan. Okey, betul juga. Okey, gas hidrogen betul lah. Alhamdulillah, pandai. Tapi kalau untuk jawapan ni tiba-tiba anak-anak pergi tulis formula. Betul salah? Salah. Kita ada gangguan ni, keong-keong ni bunyi jengkerik. Okey. So kalau ini salah sebab walaupun ini adalah formula untuk gas hidrogen tapi tugasan kita, okey, task kita nama. So kalau formula salah, kena eja macam jawapan kita kawan kita tadi betul. Okey, so kita terus sambung. Okey. Macam 3 negeri keluar. 3 negeri semua dah keluar yang ni. Okey. So sekarang dia beri bacaan, so anak-anak kena tengok jadual ni. Okey, tiup pembakaran dengan piring porselin saja. Okey, yang ni tiup pembakaran piring porselin dengan logam X oksida. So dalam ni dia ada logam, dia ada oksigen. Tapi yang ni dia cuma ada logam. Yang ni logam dan oksigen, yang ni dia cuma ada logam. Tu kena hati-hati. Sebab bila yang ni kita buat logam yang kurang reaktif, kalau kita buat logam yang reaktif dia lain. Dia logam ke atas, logam oksigen di bawah sebab dia react. Logam react dengan oksigen. Yang ni logam oksida, dia buang oksida dia. Okey. So soalan kata tentukan formula empirik. Okey. Yang ni Umi nak ajar. Kat sini kita dapat 4 markah. Biasa kita jumpa kat sini 3 markah. Jadi bila nak jawab soalan macam ni, jadual yang Umi ajar tu anak-anak kena buat step by step kena ada. Okey, 3 markah atau 4 markah. Buat macam Umi biasa ajar. Okey, untuk kita dapat. Macam ni full mark 4 markah. Kadang-kadang soalan yang diperuntukkan kat sini 3 markah je. Okey, cara jawab dia sama. So Umi tengok jawapan Faika dulu. Okey, tengok Faika buat. Jisim. Okey, jisim dapat markah yang pertama. Okey, markah pertama. Betul tak jisim ni? Boleh kira, siapa tengok? Betul tak jisim kita ni? Betul. Betul. Okey, betul. Segala betul. Jisim betul, so dapat sini markah pertama. Okey, markah kedua adalah bilangan mol. So bilangan mol, jisim bahagi dengan jisim atom relatif. So kita tengok kat sini, dia bekalkan tak jisim atom relatif? Dia bekal. Okey, so terus ambil. X tadi kalau nak cari X, maksudnya ambil X tolak dengan atas. 5.328 tolak dengan 4.560. Okey, dapat jisim bahagi dengan 64. Sebab Faika dia terus tunjuk jawapan. Dia tak tunjuk jalan kira. Kita terima ya. Okey, 0.12. Yang ni pun sama. Jisim ni bahagi dengan 16 dapat. Okey, ni poin yang kedua. Poin yang ketiga, nisbah teringkas. Betul. Dan poin yang keempat, Faika tak dapat. Poin yang keempat. Kat mana hilang poin keempat tu? Okey, kita tengok pula jawapan 5B2, Fakihah. Okey, Fakihah tulis jisim. Unit ada betul. Fakihah betul. Bilangan mol atom. Okey, so Fakihah dia tunjuk step. Jisim bagi dengan jisim molar, jisim bagi dengan jisim molar. Okey. Umi nak komen Fakihah, bila kita jawab macam ni, okey, jawapan dia tadi dia tak ada step, dia terus tunjuk sini. Okey, tapi yang penting kat sini dia bagi sini, dia bagi mol.
Okay, dia bagi unit kat sini. Dia ada mol kat sini. Okay, sebab tu jawapan ni betul. Tapi macam jawapan Fakihah kat sini, Fakihah bagi step. Tapi Fakihah letak jawapan dekat kolom lain. Sepatutnya benda ni Fakihah kena tulis kat atas ni. Okay, bilangan mol ni kena tulis kat atas ni. Ini step. Tak ada lagi jawapan. Dan satu lagi salah Fakihah ialah tidak ada unit. Okay, patutnya Fakihah kena ada unit. Okay, kat belakang ni kena ada mol. Kalau tak nak tulis mol kat sini, tulis kat sini. Kena ada sini. Bila kita ada kat depan ni dia mewakili dua-dua kotak ni. So macam Fakihah tulis kena hati-hati. Murid dah faham tapi tak dapat markah. Tapi kalau macam yang ni, dia tak tunjuk step. Tapi ada jawapan dengan unit yang betul, dapat markah. Nak tunjuk step tak ada masalah Fakihah, boleh. Tapi jawapan ni sepatutnya berada di atas ni. Okay, di atas ni. Okay, so macam ni hilang satu markah. Okay, nisbah. Okay, nisbah motor ringkas ni dapat lagi satu markah. Okay, sekejap. Dapat markah kat sini. So yang ni dapat markah. Okay. Bagusnya Fakihah. Kat sini Fakihah tak tinggal. Fakihah bagi jawapan. So this is point number 4. Point number 1, point number 2, point number 3, point number 4. Tapi Fakihah dapat 3 markah juga. Tapi kalau kita tengok Faikah bagi semua tepat. 1, 2, 3. Tapi Fakihah tak tengok soalan akhir. Dia kata apa? Tentukan formula empirik. Bila dia nak formula empirik mesti ada formula dia. Jadi kalau jawapan Faikah ni nama dekat-dekat. Kebetulan ya, orang jawab hari ni nama dia dekat-dekat. Okey, sini tak ada. Okey, sepatutnya kena ada jawapan. So jawapan dia ialah sepatutnya kena tulis sini. Kalau tak nak tulis penuh tak ada. Formula empirik, okey. Formula empirik sama dengan X. Okay, so this is point number 4. Baru dapat markah penuh. So biasanya macam soalan teraya Kelantan dengan soalan teraya Terengganu, okay, yang ni tak dapat markah. Yang ni tak dapat markah ni. Kalau ikutkan soalan kita, kat sini tak ada markah. Dia tak tuntukkan markah kat sini, kat nisbah ni. Kat nisbah ni tak ada markah. Okay, tapi step ni anak-anak buat comel macam ni. So kalau dia bagi kita 3 markah, kita dapat full mark. Kalau dia bagi 4 markah, kita dapat full mark. Yang biasa murid tertinggal ialah yang ni. Dia tak tulis yang ni. Dia buat kira je, dia tak tulis sini. Okay, tu yang pertama. Yang kedua ni lah. Macam Faikah ni dia tulis unit. Okay, macam Fakihah tak ada unit. Atas ada unit Fakihah, betul. Bawah tak ada. Okay, dua-dua kena ada unit. Baru dapat markah yang betul. Okay, correct answer, correct unit. Jawapan yang betul dengan unit yang betul baru dapat markah. Okay, so selesai kat situ. Okay, so kita pergi sikit lagi soalan ni sebelum kita masuk soalan habis hak, soalan nombor 3. Okay, soalan terakhir untuk soalan 3. Seorang pelajar menggantikan seorang pelajar menggantikan logam oksida yang digunakan dalam darjah 3 dengan oksida Y. Okay, dia guna Y. Tadi guna X, sekarang dia guna Y. Dia dapati bahawa tiada tindak balas yang berlaku apabila oksida itu dipanaskan. Cadangkan logam itu, berikan sebab. Seberapa markah? 2 markah. Berpatah balik pada tadi. Macam Umi cakap, borderline dia H. Kalau kita guna logam yang berada bawah pada H, macam cuprum, plumbum, sahabat kita bagi jawapan tadi, kita mesti guna yang bawah ni. Kalau kita bagi yang atas pada H ni, tindak balas itu tidak berlaku. Sebab logam yang lebih reaktif daripada hidrogen, cara untuk menyediakan formula empirik dia lain. Okay, yang ni macam soalan teraya kita. Soalan teraya kita keluarkan soalan tu. Anak-anak boleh tengok balik ya, soalan teraya kita. So kita tengok jawapan Faikah dulu. Oksida logam Y ialah magnesium oksida, betul. Okay, betul. 1 markah. Alright, salah. Okay, tu point number 1. Okay, betul. This is point number 1. Okay, kerana magnesium lebih reaktif daripada hidrogen, betul. Okay, tengok pula jawapan Fakihah. Logam, magnesium. Okay, tengok balik soalan. Dia nak logam ke dia nak oksida? Dia mendapati bahawa cadangkan, tengok. Cadangkan logam oksida. Macam tadi, cadangkan logam oksida. Anak-anak tengok sini, dia nak logam oksida, dia bukan nak logam. Cadangkan logam oksida. So kalau macam Fakihah jawab tadi, logam magnesium betul atau salah? Salah. Dia dapat markah tak? Salah. Tak dapat markah, sayang. Okay, kalau ikutkan konten kita tahu apa yang nilai tu. Tak ada lain. Okay, so logam magnesium kat sini tak dapat markah. Okay, tak dapat markah, sayang. Patutnya kat sini magnesium oksida. Okay, magnesium lebih reaktif daripada hidrogen. Okay, yang ni betul. Magnesium lebih reaktif daripada hidrogen, betul. Okay, kerana magnesium berada lebih atas daripada hidrogen dalam siri keaktifan logam. Okay, kalau tengok sini, Fakihah dia explain more, bagi lebih.
Tapi bila dia bagi lebih ni, berada lebih atas daripada halogen. So betul, magnesium berada atas daripada halogen, magnesium berada atas daripada halogen. So statement tu tak salah. Okay, statement tu tak salah. Jadi dia tak salah lah. Statement tu tak salah, dia tak menyebabkan jawapan kita salah. Macam soalan nombor 1 tadi, statement yang ketiga tu salah. Akan menyebabkan soalan nombor point yang kedua tadi salah. Okey, yang ni macam Fakihah dapat 1 markah, macam Faikah dapat 2 markah. So hati-hati. Umi rasa ramai banyak kali dah Umi sebut ni. Bila dia nak oksida logam, bagi oksida logam. Jangan bagi logam saja. Kalau dia nak logam, baru bagi logam. Okey, bagi apa yang dia nak. Sayang kalau konten dah ada, cara jawab salah. Sebab ada soalan-soalan yang anak-anak konten pun tak ada. Okey, rugi kita kat situ. Okey, so alhamdulillah kita dah habis dah 3 soalan pagi ni. Okey, sekarang 9.48. Sekejap ya, Umi pergi kat depan. Maaf nak tanya, Ustaz, saya teruskan ke macam mana? Kami ready sampai soalan nombor 6. Gini cikgu. Ustaz terpengetua ada di sini. Kemudian Tuan PPD pun ada. Saya Tuan PPD ada kan? Ada. Okey, jadi kita beri ruang lah kepada mungkin Ustaz nak cakap dulu sikit, kemudian saya cakap sikit, kemudian kita serah kepada Tuan PPD. Kemudian habis tu mungkin Cikgu Hashimah boleh sambung balik lah. Okey. Okey. Baik. Sekarang ni kita untuk Umi stop dulu. Terima kasih Tuan Haji Fadilah. Okey, Umi stop dulu untuk sesi kita kali ni. Umi jemput dulu Ustaz Mak Lazim. Ustaz Mak Lazim untuk bagi sepatah 2 kata. Mana Ustaz? Ustaz Mak Lazim live meeting pula. Tuan Haji, Ustaz Mak Lazim. Ustaz Mak Lazim live meeting. Saya tak apa lah, saya cakap dulu apa. Ustaz Sabi pun ada rasanya. Itu masuk balik lah, Ustaz Mazim masuk balik lah. Live pula. Live pula. Ustaz Sabri ada ke? Ustaz Sabri tak apa jadi tu. Jadi Ustaz Sabri ada. Ustaz Sabri ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu tak Ustaz? Yang live tu tadi melalui telefon ni yang apa ni? Tapi PC tak boleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan kepada Tuan PPD, Tuan Timalan, Ustaz Firdaus, semua penekanan dan juga Ketua Pakar kita, Ketua Hashimah dan anak-anak Tuan pada pagi ini dalam mengikuti kelas PDR subjek kimia. Jadi saya bagi ucapkan salam, ucapkan terima kasih banyak kepada semua Tuan PPD lah yang bersama-sama dengan anak-anak kita pada pagi ini dan juga Tuan Timalan. Jadi Ustaz, boleh saya mencelah Ustaz, suara Ustaz perlahan tak? Anak-anak boleh dengar ke? Kurang jelas. Kurang. Tak berapa jelas Ustaz? saya cuba masuk line satu lagi lah. Okay. Saya dah ambil Ustaz ni tu, yang baru. Syimah, tolong bagi ruang kepada Tuan Haji Fadilah ni cakap kalau ada masalah. Okey, baik Tuan Haji. Minta maaf kalau kita ada gangguan teknikal pada kat
Ustaz Mak Lazim. So saya serah majlis pada pengarahnya. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nur Hashimah. Okey, cikgu yang bertugas pada pagi ni lah, cikgu guru pakar, guru cemerlang SMK Agama Kuala Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengetua, Tuan PPD yang kita ada pada pagi ini, Tuan Haji Kasman di Membong, guru-guru serta anak-anak pelajar lah, anak-anak pelajar SMK Kakak Agama Kuala Abang yang kita ada terlibat dengan kelas kimia pada pagi ini. Saya difahamkan kelas kimia ini kita tidak ramai, ada bukan dalam 30 lebih cikgu Simara. Kita dua kelas 43 orang Tuan Haji. 43 orang daripada calon semua sekali kita ada 87. 87 calon di KK, 43 orang yang terlibat dengan kelas pada pagi ini. Dan pertama sekali cikgu ucap tahniah lah kepada pelajar yang dapat bersama-sama lah dalam kita sekolah tutup. Walaupun begitu kita masih lagi berterusan untuk kita teruskan perjuangan kita menjelang SPM pada Februari tahun depan. Saya juga nak kongsilah dengan anak-anak pelajar sekarang ni kedudukan SMK Agama Kuala Abang dalam peperiksaan percubaan baru ni tempat yang keempat lah daripada 23 buah sekolah. Tahniah masuk dalam kumpulan sekolah tekungan yang masih lagi mengekalkan prestasi. Dan cikgu yakin dan percaya juga SM Agama Kuala Abang ni juga dia antara sekolah yang top juga dalam sekolah-sekolah menengah agama kebangsaan yang Negeri Terengganu yang bersama dengan Datuk Haji Abah dan sebagainya. Tok Jiring dan sebagainya, Duyang Guling dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun yang agak sedih sikit kita lah, maknanya mungkin belum sampai masanya lagi kita tidak ada lagi calon yang dapat straight A daripada SMK Agama Kuala Abang. Jadi insyaAllah lah dengan usaha kita yang kita buat selama ini dengan PDPR walaupun pelajar berada di rumah tetapi dapat meneruskan belajar dan juga dapat memahami pembelajaran kita. Walaupun cikgu tahu kekangan kepada anak-anak kita ialah bila belajar secara maya ini dia tidak sama seperti mana kita belajar secara bersemuka. Tapi walau bagaimanapun ini adalah satu cara medium yang terbaiklah yang boleh kita bertanya kepada cikgu. Dan baru ni juga dalam peperiksaan percubaan baru ni pun kita dapati ada seorang pelajar kita yang mendapat A+, Cikgu Syimah yang mendapat A+ dalam subjek kimia dan kita ada 8 orang pelajar yang mendapat A. Tapi walau bagaimanapun kita masih ada lagi 4 orang pelajar kita yang gagal lah, yang gagal dalam kimia ni. Saya rasa mereka boleh boleh up lah prestasi mereka agar dalam masa tempoh yang ada sebulan 2 ni insyaAllah kita boleh tengok lah. Dan kita harap pelajar lah maknanya kena bersedia lah dengan suasana seperti seumpama ini. Walaupun kadang-kadang kita tidak cukup data dan sebagainya tetapi kena adalah alternatif lain. Saya rasa pelajar di sekolah ni dia ada berfikiran dia lain sikit pada sekolah lain. Dia ada alternatif lain yang boleh dia buat ataupun dia cari jalan untuk mengatasi masalah ini. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk bersama dengan pelajar. Cikgu ucap tahniah, teruskan perjuangan kita. InsyaAllah kita mampu untuk mendebangi kekangan dan halangan dan jadikan kekangan dan halangan sebagai satu cabaran kita. Sebagai satu ujian kita untuk kita nak pastikan bahawa Allah Ta'ala uji kita ni sebab dia nak beri satu kejayaan cemerlang kepada kita. Kita kena ingat gitu. Bukan ujian, bukan kekangan itu sebagai satu halangan yang boleh mematikan kita, tidak. Sebagai satu nak tengok kita ni tabah ataupun tidak berdaya dan sebagainya. Okey, jadi selamat meneruskan perjuangan anak-anak pelajar. Terima kasih kepada cikgu yang terlibat, guru-guru lain juga. Dan kita dengarlah mungkin banyak perkara lagi yang akan disentuh oleh
Tuan PPD ni. Jadi sekadar itulah dulu Cikgu Syimah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Fadilah atas kata-kata semangat. InsyaAllah anak-anak dah dengar daripada Hasrat Tuan Haji. Walaupun kita ada peningkatan grade purata daripada MPP 2, MPP 3 ada peningkatan, tapi masih ada lagi yang gagal. So Umi letak harapan, Umi yakin insyaAllah semua lulus, tapi kalau boleh kita nak lagi baik lah. Okay. So terima kasih Tuan Haji Fadilah atas nasihat yang diberikan sebentar tadi. Jadi macam mana Ustaz Malazim ready ke Ustaz? Ustaz? Okay, nampak gayanya Ustaz Malazim tak ada. So macam mana ya? Saya serahkan pada Tuan Haji Kasman. Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Hashimah. Yang Musa, Tuan Haji Muhammad Fadilah, Muhammad Ibrahim, Timbalan PPD, Sektor Pembelajaran kita, Ustaz Malazim, Pengetua, Cikgu Ustaz Sabri, ya, Penolongkan dan Takbiran, seterusnya anak-anak pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kakak yang dikasihi sekalian. Cikgu cuti hari ni ya, duduk di rumah ni. Jadi nampak tak rasmi lah sikit ya. Cikgu pun sangat kata orang galik tadi mendengar bagaimana Cikgu Hashimah mengajar ya. Sangat jelas ya dari segi intonasi penyampaian, layaklah dilantik sebagai guru cemerlang ya, kimia ya. Dan Cikgu tengok juga anak-anak pelajar semua fokus. Jadi alhamdulillah untuk mata pelajaran kimia ni selama 43 orang ya. Daripada 87 orang pelajar kakak mengikuti ya kelas pada pagi ini. Dan cikgu juga melihat pada analisis semasa yang ditunjukkan oleh anak-anak kakak ni, walaupun masa percubaan baru-baru ini belum lahir lagi pelajar yang dapat straight A ya. Namun begitu kita melihat ada potensi untuk kita meletakkan bahawa sekolah ini selayaknya 12 orang ataupun lebih ya. Daripada itu sekiranya ada komitmen yang tinggi yang berterusan yang ditunjukkan oleh anak anda sekalian lah ya. Sebab cikgu perhatikan kesungguhan guru di mana-mana sekolah pun memang sangat tinggi ya, komitmen penlibatan guru. Cuma ada di bahagian kesediaan dan juga penerimaan pelajar lah. Jadi kita nak pelajar-pelajar nak ada sekolah kakak ni tidak ada masalah itu, dan sekolah juga akan mencari pendekatan-pendekatan intervensi yang terbaik untuk menyelesaikan isu-isu anak-anak pelajar kita, terutama sekali yang berkaitan dengan peralatan, paranti dan sebagainya, mungkin internet ada masalah ya. Yang kita nak ialah jangan sama sekali kita dikaitkan masalah itu dengan sikap anak-anak pelajar sekalian lah. Jadi hari ini pun kita tengok menyertai itu ramai penuh tu, 43 orang. Semua ada ya cikgu ya, Cikgu Hashimah? Semua menyertai ke? Yang ambil kimia pada hari ini? Tak Tuan Haji. Ada berapa orang yang tak terlibat tu? Okey, saya ada kedatangan kat sini, tapi kalau daripada jumlah ni 44, tolak Tuan Haji Fadilah, Ustaz Sabri, Ustaz Malazim, 40 orang. Ya. 29 orang. 29 orang maksudnya 4 orang tak masuk. 4 orang tu kita kena kenal pastilah isunya, masalahnya, dan kita juga kena ambil beberapa intervensi yang lain, inisiatif lain. Mungkin Cikgu Hashimah juga akan buat follow up kepada yang pelajar yang tidak ada ni. Mungkin pendekatan secara offline juga untuk memberi maklumat-maklumat lah. Dan juga cikgu tertarik dengan beberapa pendekatan yang diambil oleh sekolah-sekolah takungan kita yang lain, contohnya Imtiaz. Bagaimana
pelajar-pelajar yang tersenarai. 2 orang pelajar cemerlang Sekolah Menengah Imtiaz Dungun yang tersenarai daripada 26 pelajar terbaik negeri Terengganu yang target straight A+ iaitu Ika Batrisha dan juga Nur Syafika Nur Ashikin. Dia 2 orang ni, dia masa cikgu meet hari tu dia memang sangat proaktif untuk membantu rakan-rakan dia. Jadi kita nak jugalah kakak ni ada rakan-rakan yang boleh membantu rakan kita yang lain, termasuklah 4 orang rakan kita yang tak ada tu mungkin ada masalah dan kita bersedia membantu selain daripada komitmen yang tinggi daripada Umi Shima contohnya tadi memang cikgu bersedia sangat untuk membantu, tetapi untuk kepelbagaian kita dalam usaha ini kita juga mengharapkan kolaboratif dan juga kerjasama yang erat dalam kalangan anak-anak kita lah untuk membantu di antara satu sama lain. Dan cikgu tengok analisis untuk mata pelajaran kimia ni tidak ada masalah sangatlah dalam 12 orang yang disasarkan oleh sistem berdasarkan kepada potensi pelajar dan juga sasaran sekolah. Walaupun tidak ada lagi yang belum ada lagi pelajar yang dapat straight A masa percubaan, tetapi kita tengok ada pelajar-pelajar yang silang yang belum dapat itu kerana masalah satu mata pelajaran yang belum dapat A. Contohnya Muhammad Faris dia dapat C+ matematik tambahan Begitu juga dengan Muhammad Syahmil Daniel, dia dapat E matematik tambahan. Nurul Nazifah C dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Jadi tidak ada masalah dalam mata pelajaran kimia. Begitu juga dengan yang dua mata pelajaran, misalnya Haifa Hanim, dia B+ mata pelajaran bahasa Inggeris, dan juga C untuk matematik tambahan. Maknanya tidak ada masalah dengan kimia. Kimia dah jadi A dah. Begitu juga dengan Siti Saidatul, B+ fizik dan juga B Quran Sunnah. Dan ada beberapa orang pelajar kita yang lebih daripada 3 mata pelajaran yang silang, yang belum dapat A. Jadi ada 3 orang di sini cikgu tengok yang ada masalah berkaitan dengan mata pelajaran kimia, seperti Cikgu Nur Aisyah, dia B+ kimia. B+ tu pun kita yakin dia boleh push jadi A, malah boleh jadi A+ pun, cuma dia sangkut bahasa Inggeris B, kemudian matematik tambahan E, kemudian tu juga dengan Azian, B+ mata pelajaran kimia. Yang lain tu juga masalah. Jadi kita tengok di sini mata pelajaran kimia bukanlah menjadi satu mata pelajaran yang killer lah untuk menentukan pelajar-pelajar kita dapat straight A. Jadi walaupun 12 orang ni menjadi target pada sistem, tetapi effort usaha yang berterusan yang ditunjukkan oleh anak-anak pelajar sekalian, kita tidak mustahil untuk bertemu ataupun mencipta keajaiban dalam kalangan anak-anak sekalian. Sebab kita tengok sejarah pun menunjukkan bahawa ada sekolah-sekolah yang bila diumumkan keputusan peperiksaan berlaku kejutan-kejutan yang mana pelajar-pelajar yang tidak masuk dalam target cikgu pun dia boleh jadi straight A, boleh jadi pelajar straight A, malah menjadi pelajar terbaik. Jadi cikgu naklah dalam kalangan pelajar-pelajar ni 38 orang ini, 39
39 orang ini rakan kita yang tidak ada itu kena letakkan satu keazaman yang tinggi lah untuk kita boleh mencipta sejarah walaupun kita dalam keadaan kekangan begini. Sebab kekangan ini dah jadi universal seluruh negara, ya. Jadi kita jangan meletakkan ini masalah. Orang lain pun kalau orang lain tak letakkan ini masalah, tiba-tiba kita meletakkan ia sebagai punca kepada halangan untuk kita berjaya. Tidak. Ya, jadi kita kena tekal, semangat kita kena kental untuk kita mengikuti pertamanya sesi pembelajaran PDPR ini dan juga perbincangan dari semasa ke semasa lah dengan guru-guru kita, ya. Jadi untuk Kemia, cikgu puas hati sangatlah pada hari ini mengikuti mengamati apa yang disampaikan oleh Cikgu Simah tadi. Sangat jelas, sangat inilah yang kita nak kalau beginilah semua cikgu macam Cikgu Hashimah. Saya yakin dan percaya pelajar-pelajar kita sangat memberi impak lah kepada pemahaman dan juga penguasaan, ya. Jadi kita harapkan pelajar-pelajar kita ambil peluang-peluang, ruang-ruang yang ada walaupun dalam bentuk pembelajaran secara online dan juga mengambil kesempatan lah juga mungkin di kawasan kediaman kita itu ada terdengar ada sekolah lain, katakan cikgu sekolah lain buat perjumpaan dengan pelajar-pelajarnya. Kita ambil kesempatan lah mungkin kalau ada ruang untuk kita join. Dan juga mungkin cikgu-cikgu di sekolah melalui pengetua dan juga pengurusan sekolah mengatur strategi terutama sekali berkaitan dengan kerjasama PIBG dan juga komuniti setempat untuk mengadakan kelas-kelas perbincangan pelajar-pelajar kita. Go on lah, but orang lain pun buat macam-macam usaha itu. Ya, tidak semestinya kita terikat dengan online ni sebab kita banyak kekangan lah tadi, ya, dari segi peranti, dari segi internet, ya. Dan juga yang kita bimbang juga ialah ikuti secara menambang. Maksudnya bersiaran tetapi dia tidak ada, tidak memberi fokus. Itu yang kita bimbang. Tapi cikgu perhati tadi ada respons dari semasa ke semasa. Bukanlah cikgu yang bercakap seorang, ada respon, ada berinteraktif lah guru dengan anak-anak pelajar sekalian. Ya. Jadi tahniahlah. Mudah-mudahan ini berterusan dan juga mencari alternatif lain lagi. Dan juga cikgu nak ingin peringatkan supaya pelajar-pelajar dan juga guru lah ambil perhatian juga kepada medium lain, terutama sekali TV pendidikan, ya. Sebab dia ada dah jadual dia keluarkan siaran TV pendidikan itu dan biasanya apa yang terkandung dalam TV pendidikan itu dia bersifat universal, global dan juga kalau dari segi kaedah pentafsiran pun pembinaan item dia mesti aspek keadilan. Jadi keadilan kita ada dua lah. Pertama sekali ialah sumber buku teks dan satu lagi ialah TV pendidikan yang baru ni. Jadi kalau kita terlepas daripada mengikuti TV pendidikan sama ada secara live ataupun secara rakaman, takut nanti soalan-soalan yang dikeluarkan itu ada terkandung dalam bahan-bahan pengajaran TV pendidikan itu. Jadi kita kena alert juga perkara itu supaya nanti kita tidak rasa spoil lah. Kalau katakan soalan keluar nanti, semua ada dalam TV pendidikan. Sedangkan kita tidak pernah melihat, ya, dan tidak pernah mengamati apa yang ada dalam TV pendidikan itu, ya. Jadi cikgu tidak bercadang untuk cakap panjang, sebab masih mungkin ada lagi untuk cikgu nak merumuskan, ya, PDP
pada hari ini ya. Dan cikgu ucap tahniah sekali lagi kepada Cikgu Hashimah khususnya dan juga semua anak anda dan juga barisan kepimpinan sekolah, Tuan Pengetua Ustaz Mazin, Ustaz Sabri dan juga semualah guru-guru yang sangat komited ya. Dan cikgu sangat puas hati pada hari ini kerana dapat mengikuti pembelajaran bersama dengan pelajar-pelajar kakak pada hari ini. Selamat maju jaya, dan cikgu doakan semoga berjaya dengan cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji atas ucapan tadi. Walaupun sedang bercuti, masih lagi ambil peluang untuk bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Memang dalam perancangan panitia saya pun mengambil berat, ada 3 orang lagi anak murid saya dalam 12 orang tu yang dapat B, dan juga saya akan buat juga tindakan untuk anak murid yang dapat D, E dan G. InsyaAllah ada dalam perancangan saya, Tuan Haji. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Tuan anak pasti boleh juga ambil perhatian untuk medium lain yang mudah kita tengok TV pendidikan lah. Jadi seterusnya Umi serahkan majlis kepada wali Ustaz Mazin bin Mamat kalau ada sepatah dua kata untuk kita pagi ni. Silakan Ustaz. Terima kasih Cikgu Hashimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan PPD, Tuan Timalan, tadi Ustaz Firdaus ada masuk tadi. Seterusnya semua guru penekanan dan Cikgu Hashimah sendiri dan anak-anak yang dikasihkan pada pagi ini. Jadi alhamdulillah PDPR pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar lah. InsyaAllah ada masa sedikit lagi nanti boleh buat rumusan dan sebagainya. Jadi bagi saya, bagi pihak pengurusan sekolah mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada khususnya kepada Tuan PPD lah yang bersama-sama kita juga dengan Tuan Timalan bersama dengan kita untuk bersama-sama dengan anak-anak dan cikgu kita lah khususnya sekolah setakungan di daerah Dungun. Jadi alhamdulillah sebagaimana Tuan PPD sebut tadi, insyaAllah segala kelemahan-kelemahan yang kita hadapi ataupun anak-anak kita yang belum lagi dapat cemerlang ataupun straight A itu, insyaAllah kami dari SMK Kuala Abang ini akan berusaha dengan sedaya upaya lah. Dan insyaAllah saya beri keyakinan penuh lah kepada Tuan PPD, insyaAllah dengan anak-anak yang berada di SMK Kuala Abang ini, insyaAllah dapat mereka akan dapatlah untuk membantu khususnya daerah Dungun dan juga Negeri Terengganu dalam senarai straight A, insyaAllah. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak lah tadi sebenarnya saya guna PC tapi suara agak-agak perlahan lah untuk saya bercakap, jadi saya terpaksa menggunakan telefon semula lah. Jadi sekali lagi lah saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan PPD walaupun bercuti, itulah karakter Tuan PPD kita lah untuk anak-anak, untuk makluman anak-anak dan juga cikgu-cikgu bahawa kerja sepanjang masa lah. Terima kasih banyak Tuan PPD dan juga Tuan Timalan dan juga Ustaz Firdaus yang tadi ada bersama sejak tadi dan penuh-penuh kanan saya lah, Cikgu Ros dan juga PKP yang bersama-sama kita pada pagi ini. Untuk anak-anak, teruskan perjuangan, insyaAllah kalau kita betul ataupun kita niat yang betul dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah Allah akan membantu kita. Jadi itu saja harapan dan ucapan saya lah. Saya minta maaf banyak-banyak kerana masalah teknikal tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Syimah, kita minta pelajar dengan cikgu-cikgu buka video, kita ambil gambar sekali dengan PPD.
Okey. Okey, semua buka. Faris Danish buka video. Semua buka video. Faris. Ustaz Zabri. Ustaz Zabri ya, tak buka lagi. Ustaz. Boleh Tuan Haji? Ustaz Zabri tak buka lagi tak? Apa sekarang ambil video. Okey. Ham ke boleh ambil masuk dalam tu, Okey, saya. dalam grup dia. Okey. Ready semua? Okey. Ham pakai handphone tak nampak semua. Nampak 2-3. Tapi ambil dah beberapa screenshot tadi. Ada saya ambil beberapa screenshot, nanti kita buat foto grid. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Ros. Okey, cikgu keluar dulu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tania. Terima kasih Tuan. Okey, sama saya ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari kita turun ke Waalaikumsalam. Macam mana Ustaz? Terima kasih Ustaz Mak Lazim. Terima kasih Ustaz Zabri. Ya Ustaz? Saya pun akan keluar je. Okey. Saya akan keluar jugalah. Okay. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Ustaz Zabri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih PKM kita. Tadi Ustaz Firdaus pun sempat bersama kita. Terima kasih semua. Okey. So untuk hari ni okey. Nampak dah? Abi. Amin ya rabbal alamin. Suka Uman. Okey, tak apa. Okey, so macam mana sikitlah kita patutnya boleh bincang 4. So kita bincang 3 tadi. Tak apa dah, kita sambung. Sebenarnya tak ada orang tau. So Umi stop record kejap